Before we proceed, do my voice is clear? My voice and video is clear? Yes, clear. Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, we are very grateful today. We are invited to join one of the heaven, the garden of heaven, as mentioned by the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So before we proceed, I would like to ask your permission to conduct this session in Malay language. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan dan luangan masa untuk kita duduk dalam majlis ilmu yang disifatkan sebagai taman syurga, seperti dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tidakkah kamu mahu duduk di dalam taman daripada taman syurga? Maka jawab para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah pun membalas dengan berkata, pergilah ke majlis zikir dan juga majlis ilmu, ia adalah taman daripada taman syurga. Jadi sebelum kita meneruskan lagi, marilah kita sama-sama buka majlis kita dengan bacaan doa dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit perkenalan tentang program kita pada kali ini. Dan insya-Allah Islamization of Human Knowledge Department dan juga ICARE Media Society, Math Society akan mengadakan satu series perkongsian yang akan diparisi oleh para asatizah yang dijemput dari seluruh negara, dan kita akan fokuskan daripada perkongsian kita dalam masa 30 minit sahaja tentang isu-isu semasa, tentang keperluan bagi menjadi seorang doktor dan juga warga perubatan yang juga sebagai duta kepada agama Islam, insya-Allah. Jadi temu janji kita akan berada pada setiap hari Khamis pukul 12 tengah hari, insya-Allah. Jadi yang mana berkelapangan, kita ambil setengah jam daripada masa hari kita tu, kita duduk, kita dengar, dan juga kita bertafakur, kita muhasabah balik apa yang kita lakukan sepanjang seminggu. Mudah-mudahan masa yang kita peruntukkan ini dikira sebagai satu ganjaran dan dibalas dengan setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita mula, mari kita berkenalan dengan speaker kita ni, insya-Allah. Beliau nama diberi Muhammad Adil Nasri bin Yusuf. Dilahirkan di Perak dan kepakaran ustaz di jemputan kita pada hari ini ialah dalam bidang fiqh lah. Beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir dalam ijazah sarjana muda ulum Islamiyah dan Arabiah, dan sekarang beliau bekerja sebagai ahli jawatan kuasa kajian dan penyelidikan fatwa fiqh dan hukum Jabatan Mufti Negeri Perak, anggota Hay'ah Ulama Jabatan Mufti Negeri Perak, guru takmir daerah Larut Matang Jakim, daripada Jakim, guru fuqaha Kediran Fuqaha Takmir Zon Utara, dan beliau sekarang mengajar di Akademi Bimbingan Turas, kitab Turas lah. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita memberikan majlis kepada Ustaz Adlin. Sebelum tu kalau ada persoalan berkaitan ataupun yang sebelum selepas tentang program kita, boleh letak di ruang komen, dan juga jangan lupa untuk I-attend. Kita ada link I-attend tu untuk warga IUM dan juga yang luar boleh masukkan attendance untuk attendance punya rekod. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan Fadil Ustaz untuk mengambil majlis. Tafadhal ma'jura wa mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat.
وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. أما بعد. المحترم أستاذ دكتور محمد معاذ والسادة الأعزاء الأجلاء، أشكر لهذا الدعوة المباركة وأشكر لكم لهذا الدعوة. Boleh cakap Arab? Terima kasih kepada jemputan ini pada semua, insyaAllah. Jangan risau tak cakap Arab, saja je. Itu saja teaser je. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu pada tengah hari ini. Saya sebenarnya ada program yang hari ini agak padat tadi. Sempat juga balik semula ke rumah untuk live. Tadi ada program dengan para asatizah, guru-guru takmir, tafaqquh fiddin. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada hari ini tentang Dr. As-Da'i. Maksudnya tentang tajuk berkenaan tentang dakwah. Salah seorang daripada kita ni, semua di antara kita ni adalah pendakwah, da'i. Dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut perkataan dakwah, kesemua dalam ayat-ayat Al-Quran, semuanya merujuk kepada dakwah menuju kepada Allah. Sebagai contoh, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Tidak ada satu perkara yang lebih baik, perkataan yang lebih baik, melainkan kita menyeru manusia kepada Allah. Kita lihat dalam ayat yang lain pula, Allah Ta'ala sebut, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhan kamu yang dengan hikmah. Sampai akhir ayat. Maksudnya, biasanya dalam Al-Quran bila sebut dakwah, maka dakwah kita itu adalah mengajak manusia kembali kepada Allah. Ini adalah konsep dakwah yang sebenarnya. Bukan dakwah kita untuk mengajak manusia kembali kepada diri kita, untuk ikut cara kita. Tapi kita kembali mengikut cara Allah dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doktor satu pekerjaan yang terbaik. Satu pekerjaan yang sangat mulia dalam Islam. Jikalau kita jadikan pekerjaan dan kerja kita ni sebagai satu dakwah dan juga sumber pahala yang Allah Ta'ala boleh berikan, maka sudah tentu pekerjaan seorang doktor ini pekerjaan yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kenapa saya kata begitu? Kerana inqadhul hayah, menyelamatkan manusia daripada kehidupan, menyelamatkan nyawa manusia. Bahkan nyawa ini salah satu daripada maqasid yang utama dalam Islam, iaitu hifzul kalau kita lihat turutan yang masyhur di kalangan ulama, mereka mendahulukan hifzun nafs, hifzul ruh, menjaga nyawa. Kemudian hifzul din, menjaga agama. Kenapa didahulukan menjaga nyawa daripada agama? Kerana menjaga nyawa itu kadang-kadang kala bila bertemu dengan menjaga nyawa, maka diutamakan, bila bertemu dengan menjaga agama, maka diutamakan dalam menjaga riayatan li maslahatir ruhi wan nafs, untuk menjaga maslahat roh dan juga nafsu, ataupun kita diri seseorang itu, bukan nafsu, dirinya. Maka itu turutan yang disebut oleh para ulama turutan yang terbaik, iaitu menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga nasab, hifzul nasab wa hifzul ird, menjaga marwah, yang terakhir hifzul mal, menjaga harta. Jadi salah satu daripada 5 cabang ini, cabang maqasid ini, antaranya adalah pekerjaan doktor ni adalah menjaga nyawa, iaitu menjaga maqasid yang paling utama sekali, iaitu nyawa. Bahkan nyawa ni yang paling mulia di atas muka bumi ini, sehingga kan Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Sesungguhnya Nabi menyebut la hurmat, Nabi menyebut hurmatil insan wa hurmati fi safki damin muslim, menumpahkan darah orang Islam
dan kehormatan nyawa lebih mulia daripada Kaabah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Menumpahkan darah manusia tu lebih besar dosanya daripada merobohkan satu Kaabah. Kalau satu nyawa manusia, kata Nabi SAW, ditumpahkan, satu nyawa manusia yang dicabut, lebih mahal di sisi Allah daripada satu Kaabah. Kaabah itu adalah bangunan yang mulia di atas muka bumi ini. Tetapi Allah Ta'ala memuliakan lagi tubuh anak Adam. Bahkan kita ni semua, nyawa-nyawa yang ada pada diri kita ini, macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita membunuh, kata Allah Ta'ala, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, bila seseorang tu membunuh orang yang beriman, maka orang macam ni, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, balasan dia neraka Jahannam, kekal dalam api neraka. Kekal di sini bermakna iaitu tulul baqa, iaitu terlalu lama duduk dalam api neraka. Bukan masuk kekal, masuk tak keluar, tapi kekal dengan makna tulul baqa, panjang masanya dalam api neraka Allah. Nak sebut bahawa berharga nyawa bagi manusia. Maka bila kita bekerja menceburi satu bidang yang tujuannya untuk menjaga nyawa, menjaga keadaan orang, kesihatan manusia, maka kita sudah menjaga satu maslahat yang paling utama dalam Islam. Bahkan dalam negara sendiri, kesihatan adalah satu benda yang paling penting. Kita lihat bagaimana situasi hari ini. Ekonomi boleh jatuh kerana kesihatan. Ekonomi boleh jatuh kerana wabak dan penyakit. Pentingnya bahawa penyakit ini satu benda yang boleh menjatuhkan segala sektor, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, bahkan boleh menjatuhkan negara tersebut kerana kesihatan sahaja. Nak kata nyawa ini satu benda yang bernilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pekerjaan itu sudah mulia kerana para ulama sebut sesuatu pekerjaan itu mulia, sesuatu perkara itu mulia bila melihat kepada apa yang dikaji. Jikalau dia mengkaji ilmu tentang Allah, mulialah ilmu tersebut. Dia mengkaji tentang Nabi, mulia ilmu itu. Dia mengkaji tentang fiqh hukum, mulia ilmu itu kerana dia mengkaji tentang hukum Allah. Tetapi bidang kedoktoran mengkaji tentang kesihatan manusia, nak menjaga kesihatan manusia untuk supaya manusia ni berterusan dalam keadaan kesihatan, maka ini pekerjaan yang paling mulia sekali kerana melihat kepada apa yang dia lakukan, dia ceburi. Tetapi sebagai seorang da'i, sebagai seorang doktor, ada beberapa perkara yang kita kena mulakan dan kena ubah dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali yang saya nampak, seperti mana yang saya naqalkan daripada kitab Ad-Da'watut Tammah, Da'watut Tammah wa Tadhkiratul 'Ammah, karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Ad-Da'watut Tammah, iaitu dakwah yang sempurna dan peringatan yang umum, yang ditulis oleh Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia meletakkan satu bahagian, As-Sinfur Rabi', dakwah yang keempat, iaitu kepada at-tujar waz-zurra', kepada orang yang berniaga, orang yang menanam pokok, was-sunna' wal-muhtarifun, orang yang bekerja. Termasuk jugalah sebagai seorang doktor, sebagai satu pekerjaan, sebagai satu tugasan yang kita lakukan. Baik, dalam ni beberapa perkara yang dipesan. Antaranya, yang paling penting sekali adalah yang ditekankan, iaitu wa mimma yanbaghi wa yata'akkadu 'ala at-tujar wal muhtarifin islahun niyyah fima yubashiruna, iaitu perkara yang paling penting sekali yang perlu ditekankan dalam kita nak menyampaikan dakwah ini adalah pekerjaan apa yang kita ceburi, kita kena letakkan sepenuh keikhlasan, komitmen, kita punya semangat kita, minat kita terhadap bidang tersebut. Bahkan kita jangan fikirkan tentang habuan duniawi. Pekerjaan yang kita nak tu, kita kalau boleh nak jadikan pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, menyelamatkan nyawa manusia. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila membunuh seorang nyawa manusia, faka'annama qatalan nasa jami'a. Kata Allah Ta'ala, kamu membunuh seorang nyawa manusia, umpama kamu membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Kalau dia menghidupkan seorang manusia, dia berjaya untuk menyelamatkan nyawa seorang manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a. Umpama dia menghidupkan manusia semuanya. Bayangkan betapa pentingnya nyawa manusia. Di tangan sahabat-sahabat yang ada di depan saya ini,
yang dalam sesi ini semuanya dalam bidang kedoktoran. Bila kita berada dalam bidang kedoktoran, maka kita kena tahu nyawa itu sebenarnya di tangan kita. Walaupun sebenarnya hakikatnya Allah yang mencabut nyawa dan sebagainya, tetapi kita juga menjadi musabab terhadap kesihatan orang yang kita rawat. Maka bila kita dapat mampu menyelamatkan seorang nyawa manusia, maka annama ahyan nasa jami'a. Satu pekerjaan yang mulia menyelamatkan satu nyawa manusia, umpama kita menghidupkan manusia keseluruhannya. Maka keikhlasan itu penting. Kerana di situ ada pahala ganjaran yang sangat besar yang Allah Ta'ala bagi di atas pekerjaan kita. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, man amsa kalan fi amalil halali amsa maghfuran lah. Setengah riwayat sebut man asbaha kalan fi talabir rizqi amsa asbaha maghfuran lah. Nabi sebut bahawa, Nabi kata, kita setiap bagi keluar, pergi bekerja, bertugas, apa jua tugasan, di hospital, di mana-mana, kita kena ingat, sepanjang kita bertugas, kita buat kerana Allah, kita akan dapat satu kelebihan yang besar. Siapa yang berpagi-paginya mencari harta yang halal, bekerja mencari sumber pendapatan yang halal, bekerja untuk manusia, berkhidmat dengan manusia, menyelamatkan manusia, merawat orang dan sebagainya. Jikalau kerja mencari rezeki pun, amsa wa asbaha maghfuran lah. Sentiasa dalam keadaan dia bekerja itu, dia ampunkan dosa dia oleh Allah. Maksud, bila dia kerja tu, Allah ampun dosa dia. Ampun. Dia cari rezeki yang halal, Allah ampun dosa dia. Kalau menyelamatkan manusia, lagilah Allah Ta'ala ampun dosa dia. Lebih-lebih lagi, pekerjaan tersebut, pekerjaan yang membantu manusia lain. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Imam At-Tirmizi, kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi sebut, walaupun hadis ni tidaklah ada kaitan, tetapi kita nak mengambil mafhum dia. Iaitu Nabi kata dalam hadis, man ablagha hajata akhihi la yastati'u iblaghaha thabbata Allahu qadamaihi 'ala sirati yaumal qiyamah. Nabi kata dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis yang panjang, Nabi sebut, sesiapa di antara kita Allahumma salli ala Muhammad, yang menyampaikan hajat kepada orang lain. Di antara kita, ada di antara kita yang menyampaikan hajat untuk orang lain. Ma la yastati'u iblaghaha. Dia ni mungkin tak mampu nak sampaikan hajat dia. Benda kecil ya, amalan yang kecil. Tapi pahalanya sangat besar. Kalau amalan yang kecil ni pahala sebegitu, amalan yang besar seperti bidang kedoktoran ni lebih daripada itu. Dia hanya menyampaikan hajat saudara dia kepada orang lain supaya hajat dia ni tertunai. Dia perlu sesuatu, kita tolong diisi borang. Kita tolong mengadu pada orang yang bidang tersebut ataupun yang in charge dalam bidang tersebut. Kita tolong sampaikan, kita tolong bantu dia. Sebab dia tak mampu nak sebut, tak mampu nak sampaikan hajat dia, Nabi kata. Ada di antara sahabat yang ada hajat pada Nabi, dia tak berani nak cakap terus kat Nabi. Tak berani direct cakap dengan Nabi. Maka dia kata kat sahabat dia, boleh tolong tak sampaikan hajatku pada Rasulullah? Maka sahabat ni pergi sampaikan hajat kepada Rasulullah. Maka Nabi kata, kalau ada sahabat yang begini, tolong sampaikan hajat sahabat dia yang dia tak mampu sampaikan sendiri. Maka Nabi kata, sabbatallahu qadamaihi 'ala sirati yaumal qiyamah. Allah tetapkan kedua kakinya di atas titian sirat dari kiamat nanti. Maksudnya pekerjaan menunaikan hajat manusia, keperluan manusia adalah satu pekerjaan yang mulia. Kita berkhidmat dengan manusia, kita merawat manusia, kita menasihati manusia. Ini semua adalah bentuk-bentuk dakwah yang mana manfaat dia ya'udu ala nafsi, kembali pada diri kita nanti ke akhirat. Kita dapat tempat yang mulia, duduk di atas titian sirat, kaki kita menetap di atas titi dan tidak akan tergelincir. Bayangkan perjalanan daripada awal sehingga penghujung, awal titi sirat sehingga penghujung, disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah di Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Berapa lama masanya? 3,000 tahun. 3,000 tahun, 1,000 tahun mendaki, 1,000 tahun menurun, 1,000 tahun mendatar. Dalam 1,000 tahun itu, kita punya titi, ada yang besar, ada yang kecil. Titi kita yang kita lalui itu lebih halus daripada rambut. Orang kata satu helai daripada rambut. Nak kata kecilnya nilainya, kecilnya kawasan yang kita lalu tersebut. Kemudian
Kita nak lalu tu sebelah macam-macam halangan. Di mana Allah Ta'ala sediakan khatatif wa kalalib. Allah sediakan penyambar-penyambar, pencangkuk-pencangkuk yang duduk di bawah api neraka, yang menarik kaki kita tergelincir masuk dalam api neraka. Berapa ramai yang tergelincir, yang berterbangan, yang jatuh dalam api neraka, dalam lubang api neraka kerana amalan dia. Tetapi bagi orang yang menyampaikan hajat manusia, Nabi janjikan orang yang begini, Allah tetapkan kedua kakinya di atas titian sirat. Diampunkan dosa dia semasa dia bekerja. Semua kelebihan fadilat ni nak dapat bagaimana? Dengan keikhlasan. Betapa sahabat Nabi SAW dahulu, sebagai contohnya Al-Imam Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan kisah yang masyhur. Dia pergi ke satu kampung, dia minta tolong pada penduduk kampung tu. Dia pun tak ada makanan. Dia minta penduduk kampung tu tolong. Penduduk kampung tu tak mau tolong. Dia kata, kamu orang luar, kami tak kenal kamu. Duduklah, pergilah jauh-jauh. Tiba-tiba ketua mereka, Sayyidihim, ketua mereka tu, kena sengat dengan kala jengking. Tak tahu siapa yang boleh ubat. Lalu mereka teringat kumpulan sahabat Nabi yang datang daripada Madinah ni. Mereka pun keluar pergi kata pada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, wahai Abu Sa'id, hal minkum min raqin, di antara kamu ada tak yang boleh meruqyah, yang boleh mengubat ketua kami yang sakit ni? Maka mereka tuju pada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, Abu Sa'id, kamu pergilah ubat. Sa'id kata, aku nak ubat dengan apa? Aku nak baca apa? Aku nak ruqyah apa? Kena sengat ni. Aku dah boleh buat apa? Dia pun pergi. Pergi hanya baca surah Al-Fatihah. Dia hanya baca surah Fatihah. Bukan Nabi ajar pun. Sebab yang diingat dalam otak dia, yang dia tahu daripada ayat Quran, surah Fatihah je. Lalu dia pun baca surah Fatihah. Baca sembuh. Dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Maksudnya apa? Dengan penuh keyakinan. Sahabat Nabi SAW nak kata, bila kita baca apa-apa pun, ruqyah ke apa, kena ada keyakinan. Kalau ada keyakinan, aja jadilah. Tak ada keyakinan, tak jadi juga dengan izin Allah Ta'ala. Dia pun baca, sembuh. Bila sembuh, diberikan beberapa ratus ekor unta. Banyak bukan unta, silap. Kambing. Beberapa ratus ekor kambing diberikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat-sahabat Nabi ni nak kata ikhlas mereka ni. Tak berani nak terima. Kalau kita ambil dah, orang bagi. Takkan tak ambil kot. Orang hadiah kan? Ambil je lah. Tapi sahabat ni dia rasa takut. Masa nak ubat, dia baca bismillah, dia tak tanya Rasulullah nak baca apa. Tapi bila dapat duit, bila dapat kambing, dia tak berani nak guna. Tak berani nak sembelih, tak berani nak makan. Maka dia balik pergi jumpa Rasulullah SAW. Tanya, ya Rasulullah, kami ni pergi kampung ni, berubat. Saya pun bacalah Fatihah. Sembuh. Rasulullah kata, macam mana kamu tahu Fatihah tu boleh ubat penyakit? Tak tahulah ya Rasulullah. Aku baca je. Aku tak tahu. Rasulullah, macam mana kamu tahu? Memang betul. Al-Fatihah digelar dengan suratul syifa. Ayatul syifa. Fatihah ni dianggap sebagai ayat syifa, penyembuh. Maka Rasulullah kata, macam mana kamu tahu? Aku tak tahu ya Rasulullah, aku baca je. Kemudian, ya Rasulullah, aku dapat kambing ni bagaimana? Kata Rasulullah, ambillah. Ambillah, itu halal untuk kamu. Sebab itu adalah balasan di atas pekerjaan kamu. Nabi SAW sendiri sebut, Nabi kata apa? Wa khairi wa ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Yang paling kamu sesuai mengambil upah dan juga ganjaran adalah mengajar kitab Allah. Maksud apa jua pekerjaan kita, kita layak terima balasan, layak terima upah, layak terima gaji dan sebagainya. Tidak menafikan keikhlasan. Nafi tak ikhlas? Tak. Dia dapat kambing, adakah makna dia tak ikhlas? Dia ambil upah, adakah dia tak ikhlas? Dia ambil duit, adakah tak ikhlas? Tak. Tidak menafikan keikhlasan. Kerana itu pekerjaan dia. Dia berikan upah untuk bekerja. Tak ada masalah. Tetapi kita sendiri kena ada keikhlasan. Ikhlas dia soal lain, bukan soal duit. Ikhlas maksudnya apa? Kita buat kerja tu sepenuh hati. Walaupun berapa pun orang bagi, kita ingat nyawa dia lebih penting daripada segala-galanya. Nombor satu. Nombor yang kedua. Sebab masa kita ni setengah jam je. Nombor yang kedua. Nabi Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dia sebut nombor dua. Iaitu selain daripada ikhlas, nombor dua, tak dapat tidak. Daripada orang yang nak belajar ini, dia kata, mungkin saya baca ni, mungkin macam tak ada kaitan. Tapi sebenarnya ada kaitan. Iaitu dia kata, فَأَوَّلُ ذَلِكَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَعْرِفُ بِهِ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Perkara yang kedua yang paling penting adalah, selain ikhlas, yang kedua adalah kita kena belajar apa yang Allah fardukan buat kita. Tanggungjawab kita. Amanah kita.
Setiap daripada kita ni memegang amanah, memegang janji. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam terikat dengan syarat dan perjanjiannya. Kita janji untuk bekerja, janji untuk memberikan sepenuh komitmen kepada pekerjaan kita. Berikan sepenuh 100% komitmen. Kerana inilah yang kita wajib pelajari. Kita masuk punctual daripada dalam waktu. Benda yang paling penting adalah waktu. Ini adalah satu kewajipan. Bahkan kata pengarang kitab ini, dia kata jangan kita menipu dalam waktu. Jangan kita bermain-main dengan waktu. Waktu ni sangat penting. Setiap detik dan saat ni sangat bernilai. Kita terlewat sedikit, mungkin nyawa boleh hilang. Kita terlewat sikit, mungkin satu nyawa boleh hilang, boleh kematian dan sebagainya. Maka waktu dan masa ni yang paling penting sekali. Itu sebab disebut oleh pengarang kitab ni, dia kata wal yajtanibil kadhiba wal khulf. Jauhilah daripada kita memungkiri janji ataupun kita tak tepati masa. Ini adalah satu sikap yang tidak elok. Kita bercakap, kita bersembang, kita bercakap benda yang bohong dan menipu. Ini adalah jauh daripada akhlak yang sebenar. Maka belajar benda-benda yang fardu, benda yang wajib, benda yang patut kita buat. Dan bila kita bertemu dengan pesakit-pesakit, pasien dan sebagainya, kita kena belajar juga perkara-perkara fardu ain. Salat, wudu, tayamum dan sebagainya. Bagaimana kita nak ajar dia, didik dia, dakwah dia, supaya dia ni dalam keadaan sakit pun dia boleh ibadat dengan Allah. Macam mana kita nak bagi dia semangat dengan salat dalam keadaan sakit ni juga boleh salat. Bukan tak boleh. Tak ada wuduk pun boleh kita untuk salat. Tak ada tayamum dan wuduk pun boleh salat. Walaupun duduk pun mampu salat. Macam mana kaedah, kaifiyat, cara, teknik, ini semua kita kena pelajari. Supaya pesakit-pesakit ni tidak lagi sakit. Dah lah sakit tubuh badan, sakit jiwa hati pula. Sakit pula amalan hati jiwa batin dia dengan meninggalkan sembahyang, meninggalkan solat. Kita takkan biarkan orang yang begini meninggalkan solat dalam keadaan dia sakit. Kerana kita tahu saat sakit ni lah saat yang bila-bila masa Allah boleh cabut nyawa. Takkan kita nak biar dalam keadaan kita tak solat, Allah cabut nyawa kita. Takkan kita nak dalam keadaan Allah cabut nyawa, kita tak solat. Maka kita kena fikirkan keadaan orang lain. Maka kewajipan kita kena belajar. Nombor 2, belajar tentang fardu ain, hukum hakam yang kita patut belajar. Selain daripada kita memahami selok-belok bidang yang kita pelajari, kita kena tahu juga hukum hakam yang lain. Dan jangan berhenti daripada menuntut ilmu. Inilah yang kita perlu bekalkan dalam pengajian kita. Yang ketiga kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dia menyebut, wa minal muhim, antara yang paling penting sekali. Ingat, antara yang paling penting sekali. Al-muta'ayyan ala ahli tijarati was sina'at. Kepada mereka yang bekerja, yang bertugas, yang apa jua kerja dia dan tugasan dia, alla yashtaghilu biha an iqamati salatil mafruḍah. Jangan dia sibukkan diri dia daripada melaksanakan solat yang fardu. Jangan tinggal solat. Ini paling penting sekali. Sebagai doktor, nak jadi da'i apa tak solat? Nak jadi da'i, nak ajar orang solat, kita di sendiri pun tak solat, macam mana? Waktu kita tak boleh nak jaga. Solat ke mana-mana, ke mana hala solat pun tak tahu dah. Dengan alasan saya sibuklah dan sebagainya. Bihaitsu yukhrijunaha an awqatiha, sampai melewatkan daripada waktu dia. Tengok dalam ayat Al-Quran yang kita duk biasa baca, ara'aital ladzi yukadzib wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah. Bukan silap. Apa ayat dia tu? Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Wailul lil musallin. Wailul lil musallin. Apa ayat? Ara'aital ladzi kan. Betul ya? Betul ya itu. Ara'aital ladzi yukadzib bidin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tengok. Di ujung tu fawailul lil musallin. Kemudian Allah Taala sebut lepas tu alladzina hum an salatihim sahun. Dia sebut dengan perkataan an salatihim. Dia tak kata fi, dia kata an. Maka kerana itu Abdullah bin Mas'ud kata maksud alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai daripada sembahyang, maksudnya adalah yuakhirunaha an awqatiha, melewatkan solat itu daripada waktu dia. Maksud solat zuhur waktu asar, solat asar waktu maghrib. Orang ni solat juga, tapi solat dia dua daripada waktu. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata apa?
Salasun, 3 golongan. La turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 golongan yang Allah tak angkat ibadat solat dia walaupun sejengkal daripada kepala. Allah tak terima solat mereka. Antaranya apa? Man atas salata dibara. Sesiapa yang melaksanakan solat dalam keadaan solat dah keluar daripada waktunya. Dahlah keluar pada waktu. Solat pula bisti'jal, kata Abdullah Al-Haddad. Wastifas, sehingga kan baca tak betul, rukuk salah. Nak cepat ni, sebab kita terlalu kalut sibuk tentang pekerjaan tugas kita, last sekali kita tinggalkan solat dan kewajipan yang utama. Inilah orang kata punca dan sebab yang menyebabkan hidup kita berkat, rezeki kita berkat. Semuanya kembali kepada solat. Jagalah solat. 3 perkara ni yang paling penting, iaitu ikhlas, menjaga hukum hakam dan mempelajari fardu ain. Yang ketiga, menjaga salat kita walaupun dalam keadaan sesibuk mana pun pekerjaan kita. Jangan tinggalkan salat. Satu dosa yang besar kita tinggalkan salat. Dan Allah Ta'ala akan bagi azab, hilang keberkatan waktu kita, hilang rasa seri di wajah bila kita hilangkan, bila kita tidak melaksanakan salat. Inilah panduan yang saya boleh bagi sebagai tajuk Dr. As-Da'i yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Untuk saya ringkaskan poin itu kepada 3. Jadi setakat itu sahaja. Saya mohon maaf atas salah dan silap. InsyaAllah kita ada umur yang panjang kita bertemu pada masa dan waktu yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkuru ala hadhihi nasihat azimah. Syukuran kepada Ustaz Adlin di atas tazkirah nasihat yang kongsikan sebentar tadi. Ringkasan sikit daripada saya. Yang pertama, marilah sama-sama kita ikhlaskan niat dalam kita mempelajari bidang kedoktoran ataupun apa yang berkaitan seperti juruan sebagainya. Kita ikhlaskan niat kita, mudah-mudahan dengan niat kita yang betul hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala amal perbuatan kita yang lakukan, kita akan mendapat ganjaran yang terbaik di sisi Allah. Dan yang kedua, kita sama-sama kita belajar apa yang fardu seperti fiqh dan sebagainya. Jadi insya-Allah perkongsian series yang dianjurkan oleh IHK dan juga Max ni, kita akan adakan perkongsian tentang hukum fiqh, tentang solat orang sakit dan sebagainya. Jadi bolehlah untuk sama-sama hadiri dan ambil manfaat sebagai mengambil melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan juga seorang doktor. Dan yang ketiga, kita jaga yang jangan sibuk sampai tinggal solat. Kerana solat adalah tiang agama, maka mudah-mudahan dengan kita menjaga solat, rezeki kita, masa kita dan juga segala perbuatan kita menjadi lebih diberkati. Jadi insya-Allah kita akan buka soalan. Kalau siapa ada soalan yang nak diutarakan, boleh letak di chat ni. Okey Ustaz, kami ada satu soalan Ustaz. Ustaz, sebagai seorang doktor yang baru, doktor muda lah kita kata, bagaimana dapat caranya untuk memberi nasihat yang berhikmah kepada pesakit yang lebih berumur atau lebih tua? Kerana kadang-kadang dia ada kekangan di segi perbezaan umur, maka ada tak yang cara yang dianjurkan untuk kita memberi nasihat kepada orang yang lebih tua? Tafadhal Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Nasihat kita pertama sekali, nasihat ni dia tak kira tua atau muda. Nasihat kita ni menggunakan kaedah yang paling lembut ataupun paling sesuai dan berhikmah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran seperti ayat yang kita bacakan tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bila kita bercakap hikmah ni maksud dia apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Hikmah ni berkongsi makna dengan hikmah, adil, adab. 3 perkataan ni berkongsi makna yang sama, iaitu meletakkan sesuatu sesuai pada tempat dia, situasi dia. Pertama sekali, bila kita nak nasihat pada orang yang lebih tua, sebelum kita fikirkan ketuaan dia tu, kesenioran dia tu kan, sebelum nak fikir yang tu, kita fikir dulu, level dia sesuai tak dengan apa kita nak cakap. Ini paling penting sekali. Khatibuhum ala qadri uqulihim.
Kamu cakaplah mereka dengan percakapan yang sesuai pada akal mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, innaka lam tuhaddithu qauman bima la ya'lamun fayakunu fitnatan lahum. Maka bila kamu bercakap kepada mereka yang mereka tak tahu, isu perkara yang mereka tak faham, kadang-kadang yang kita cakap tu boleh membawa fitnah buat mereka. Jadi maksudnya apa? Kita bercakap tu pertama fikir, hikmah. Hikmah tu maksud dia bercakap sesuai dengan level akal dia, pemikiran dia. Bila kita nak ajar hukum, kita ajar yang sesuai. Janganlah kita bawa dalil, kitab, nas, istinbat hukum, ta'lil. Ini semua ni bukan bidang dia. Yang dia nak tahu sah batal, boleh tak boleh, haram halal, itu je untuk peringkat orang awam. Maka kita sebut dengan kalam yang hikmah. Kita kata, makcik, yang ni tak boleh ni makcik. Yang ni haram ni tak boleh ni. Makcik ni kena ambil uduk bagi betul ni makcik. Ni tak rata ni contohnya. Makcik kena ambil uduk, yang anggota yang sihat ni makcik kena sapu juga, kena basuh. Yang tak sihat ni tak apalah makcik. Makcik boleh tayamum contohnya. Kita sebutlah hukum tu bagi cara yang sistematik, cara yang sesuai, bagi dia faham. Kadang-kadang kita bercakap tu seolah-olah macam kadang-kadang nak mengajar dia. Tak, kita cakap tu atas dasar kita ni anak dia. Cakap anak dengan mak ni lain dengan cakap kawan dengan kawan. Bila kita cakap dengan kawan, kita sembang kawan, nada kita lain. Cakap dengan ibu-ibu, dengan yang lebih tua, ibu ke ayah ke, kita cakap yang lebih lembut, cakap yang hikmah. Kita tunjukkan. Sebagai contoh kisah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini, satu hari dia tengok ada seorang orang tua tengah ambil uduk. Dia tengok ada pakcik tu ambil uduk. Ambil uduk tak betul. Salah. Dia ambil uduk tak betul. Dia basuh tak betul, basuh tangan tak rata, basuh kaki main-main, nampak masih lagi ada kawasan-kawasan lama'ah, kawasan yang tak nampak, yang tak kena air dan sebagainya. Dia fikir, macam mana aku nak tegur orang tua ni? Aku ni muda, dia tu dah tua. Aku ni budak lagi, dia tu dah tua. Kadang-kadang tu budak-budak ni yang muda ni lebih alim daripada yang tua. Jadi macam mana dia nak buat? Dia pun fikir, lebih baik aku dakwah dia dengan dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Tak semua dakwah kita kena bil maqal. Kadang-kadang tu dakwah bil hal asyaddu ta'thiran min da'wati min ad-da'wati bil maqal. Dakwah hal dia ada dua. Satu dakwah bil hal, satu dakwah bil maqal. Dakwah bil hal maksudnya apa? Iaitu role model. Kita tunjuk kat dia. Uswah. Dia tengok kita buat, dia tiru. Yang kedua, kita pesan, kita cakap. Kadang-kadang yang kita cakap, dia tak ikut. Kadang-kadang apa kita buat, dia akan tiru. Contohnya budak-budak. Budak-budak ni, kita tak boleh suruh sangat. Kita kena tunjuk. Betul tak? Budak-budak, kita pakai kasut. Dia pun nak pakai kasut. Walaupun kaki dia kecil daripada kasut tu. Nampak tak? Budak kan, budak kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, dia boleh berjalan, dia pakai kasut orang tua-tua yang besar. Sebab apa? Dia tiru. Sebab dia tengok. Itu dakwah bil hal. Kadang-kadang dakwah bil hal tu lebih terkesan dari dakwah bil maqal. Sayyidina Hasan, lepas daripada tu, dia ambil uduk. Dia ambil uduk dulu. Orang tua ni, dia tunggu orang tua ni masuk. Bila orang tua ni masuk, dia tengah ambil uduk. Dia pun tunjuk depan orang tua ni. Orang tua tengok. Dia ambil uduk. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Orang tua ni rasa tersedar. Bagusnya uduk ni budak ni. Dia basuh muka dia elok. Dia basuh tangan. Macam ni. Bila dia tengok perbuatan Sayyidina Hasan, dia pun tiru. Dia ambil uduk pun, basuh muka, dia tiru Sayyidina Hasan. Basuh tangan, dia tiru Sayyidina Hasan. Bagaimana hikmah bila nak menegur. Tak perlu cakap pun. Hanya tunjuk saja. Maka bila ada siapa-siapa yang melihat, orang akan tiru. Sebab dia mungkin tak tahu dia jahil. Waktu tu, sikit pun tak menyakiti hati dia. Sebab kita tak tegur dia. Kita tak malukan dia. Dan nasihat yang paling penting sekali adalah, bila kita nasihat, selain kita tahu level dia, dan kita tunjukkan contoh pada dia, yang ketiga, kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa balik. Nak sebut lupa balik lah. Baik. Selain daripada kita Allahumma salli ala Muhammad, kita tunjukkan contoh, kita ajak dia, kita gunakan perkataan yang sesuai untuk dia. Maksud dia apa? Maksud dia adalah kadang-kadang kita macam mana nak sebut? Ada nak sebut perkataan tu, lupa balik dah. Banyak sangat lupa ni. Nak sebut lupa. Dia biasa je cakap macam tu lah. Baik, jadinya bila kita nak tegur perbuatan dia, tegur yang paling lunak, paling sesuai untuk dia.
Jangan kita, yang penting-penting nak sebut ni, iaitu jangan tegur di hadapan orang. Tu paling penting. Manusia ni, bila kita tegur di hadapan orang, dia akan rasa malu. Dia akan rasa malu, comfort. Jangan kata siapa, kita sendiri pun, bila orang tu tegur kita di hadapan orang lain. Ni apa ni? Kenapa buat macam ni? Kenapa solat macam ni? Kawan-kawan dia kat keliling. Kita rasa malu tak? Rasa macam dimalukan di hadapan orang lain. Tak boleh ke kita pegang dia, kita ajak dia, kita pergi bawa ke makan ke, bawa pergi ke kantin ke apa ke? Aku nak sembang sikit. Jadi aku tengok hang solat tak betul. Jadi ubahlah sikit, yang ni tak betul ni. Maksud kita tegur tu dalam keadaan siapa pun tak nampak. Siapa pun tak tahu. Kita tegur dia antara kita dengan dia. Menandakan apa? Menandakan kita berniat in uridu illa al-islah mastata'tu. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut in uridu. Bila kita nak nasihat, matlamat kita satu je. In uridu, yang aku nak daripada apa yang aku tolong, apa yang aku tegur ni, illa al-islah, untuk membantu dia, membaiki dia. Mastata'tu, apa yang aku mampu. Kita niat untuk bantu dia, tolong dia. Maka bila kita niat begitu, bila kita ajak dia, sembang dia, bukan di hadapan orang lain, kita tegur dia dengan tersembunyi, tanpa di hadapan orang, dia tak rasa malu, tak rasa jatuh maruah, jatuh air muka. Di situ dia nampak keikhlasan kita nak tegur dia. Tak kira siapa pun, kalau dia tua, kalau kita buat 3 cara ni, dia akan terima, dia akan setuju. Melainkan orang yang ego, itu je lah. Yang ego ni tak boleh buat apa, kan? Kalau orang dah tua-tua ni, kadang-kadang aku makan garam dulu daripada kamu. Contohnya kan, aku makan garam dulu. Kalau yang ego ni, kita nasihatlah selembut mana pun, dia akan ego juga. Tapi kalau orang yang normal, yang biasa, yang tak ego, dia boleh terima kebenaran, kita buat 3 cara ni, dia takkan terasa punya, insya-Allah. Okey? 3. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah jawapan yang padat dan bermanfaat yang boleh saya simpulkan untuk kita perbaiki ataupun kita polish kita punya skill dalam berkomunikasi dengan pesakit dan juga orang tua-tua ni. Kita lunakkan suara, kita rendahkan perkataan, kita guna perkataan yang mudah difahami dan cuba kita nasihat dalam keadaan tertutup, insya-Allah lebih baik kan, tertutup kan. Jadi insya-Allah sekali lagi saya nak mengiklankan bahawa program kita ni akan berlangsung pada hari Khamis, minggu kedua dan minggu keempat. Kita akan buat 2 minggu sekali. Jadi minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan tu kita akan adakan perkongsian daripada para asatizah kita yang kita jemput daripada seluruh negara. Dan Ustaz Adilin akan bersama kita lagi dalam siri akan datang, untuk siri yang kedua bersama Ustaz dengan tajuk yang berbeza insya-Allah. Jadi jangan lupa kepada para yang join ni, participant, untuk submit attendance, dan insya-Allah lah kita ambil pesanan dan kita catat apa yang disampaikan Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tu bermanfaat dan dapat kita sampaikan kepada orang lain. Dan program ini insya-Allah kita sama-sama kita imarahkan dan hajat kita daripada kami sendiri, para penganjur, untuk memberi sebanyak mungkin input dari segi Islamic perspektif kepada para pelajar, kepada warga perubatan, kepada semualah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik di atas muka bumi ini dan menjadikan khalifah Allah. Cakap itu saja. Maaf dan silap daripada saya kalau ada salah kata dan salah bicara. Kita jumpa di lain masa. Kita tutup masih dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jadi setakat itu saja. Jangan lupa temu janji kita pada setiap minggu kedua dan minggu keempat hari Khamis pukul 12.30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz. Maaf Ustaz, kita buat online ni tak ada makan-makan sikit. Makan di dapur masing-masing. Makan di dapur masing-masing. InsyaAllah. Belum jamu selera pun. InsyaAllah boleh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.